Rasulullah menegur Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan yang keji. Aisyah sebagai seorang wanita yang masih remaja ketika itu kan, perempuan macam kita suka menjawab. Dan sikap dan sifat Aisyah itu adalah panduan kepada kita, wahai para wanita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbuktilah puasa. Kan lemah dia jawab. Nak tengok lemah ke segar, muda ke tua, tengok masa shopping lah. Masa tu yang tua pun jadi muda kan. Okey, lagi sekali kita bagi salam. Salam satu syiar, satu ibadah, satu doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Nabi sebut doa itu kepalanya ibadah. Jadi alangkah hebatnya Islam. Greeting tu, ucapan bila bertemu, bila bersemuka. Makasih ni cik suami takut pelik napa ustazah gitu. Bila bersemuka saja, perkataan pertama yang dimulakan sesama Islam adalah doa. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Warahmatullah, rahmat Allah ke atas kamu. Wabarakatuh, dan barakah Allah ke atas kamu. Tiga perkara tu perkara asas yang kita perlu semasa hidup, ketika kita nak hadapi sakaratul maut, ketika dalam kubur sampai ke mahsyar. Selama kita hidup, yang kita perlukan adalah keselamatan, kesejahteraan. Assalamu warahmatullah, yang kita perlu adalah rahmat Allah. Dan yang kita perlu dalam hidup kita barakah daripada Allah. Kalau sebut kesejahteraan ni belum bagi salam, mukadimah sebelum bagi salam ya. Supaya lepas ni saya bagi salam, tuan-puan faham hakikat salam, lalu menjawabnya lebih mendalam, menjawabnya daripada hati yang dalam, dengan seikhlas hati. Barulah dia jadi doa yang diterima, dimakbulkan oleh Allah. Kadang kita berjawab salam tanpa rasa, tak rasa kita ni sedang mendoakan. Kita bagi salam pun kadang-kadang tak rasa kita sedang mendoakan. Dia dah jadi satu adat, bukan ibadat. Bila adat, mungkin tak dapat pahala, mungkin tak sampai pun tujuan beri salam. Tapi bila kita faham salam itu ibadah, automatik dia diberi pahala dan nilai dia naik berkali ganda. Tu yang kadang-kadang kita punya intonasi bagi salam. Assalamualaikum. Dia bagi salam Assalamualaikum. Assalamualaikum membawa maksud kecelakaanlah bagi kamu. Terus berubah maksud. Assalamualaikum. Lagi mana tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assam. Itu jelas dalam hadis Nabi SAW. Ketika Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah berhadapan dengan ada orang kafir Quraisy, orang musyrik yang sangat membenci Rasulullah. Lalu bila bertemu dengan Rasulullah, masa tu Aisyah ada, lalu mengucapkan kalimah Assalamu alayka ya Abul Qasim, kecelakaan bagi kamu wahai bapa Qasim. Itu gelaran laqab bagi orang Arab. Dia akan beri gelaran berdasarkan anak lelaki pertama. Kalau saya Luqman, anak pertama saya Atikah, tapi mesti laqab gelaran ambil nama anak lelaki yang pertama. Jadi Qasim adalah anak lelaki pertama Rasulullah. Disebutkan masa tu orang kafir Quraisy kata Assalamu alayka ya Abul Qasim, kecelakaanlah bagi kamu, kehinaanlah bagi kamu wahai Abul Qasim. Lalu Rasulullah menjawab wa alayka, ke atas kamu juga. Rasulullah jawab macam tu je. Tetapi Sayyidatina Aisyah yang duduk di sebelah, ini hadis yang sahih daripada Aisyah. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun menjawab bal wa alaikumussalam wazam. Aisyah tambah lagi, bahkan ke atas kamulah kecelakaan, kehinaan. Aisyah geram ni, suami dia dihina tadi tu. Lalu Rasulullah menegur Aisyah. Ini kita masuk sikit dah tajuk ni. Tak apalah, tapi mukadimah. Rasulullah menegur Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan yang keji. Aisyah sebagai seorang wanita yang masih remaja ketika itu kan, perempuan macam kita suka menjawab. Dan sikap dan sifat Aisyah itu adalah panduan kepada kita, wahai para wanita sekalian. Bukan kata sikap suka menjawab, suka petikaikan tu negatif totally, tak.
Tapi bila Aisyah menjawab, lalu Aisyah ditegur oleh Rasulullah, Aisyah menerima teguran. Dan betapa jujurnya ibunda kita Aisyah bila menyampaikan ilmu, Aisyah tidak menyembunyikan jika ia terlibat dengan maruah dia. Macam kita kalau nak didik anak, kita akan cerita yang negatif ke yang positif tentang diri kita? Mesti yang positif, betul kan? Mak dulu umur 12 tahun dah boleh pandai semua, masak semua dah reti. Mak dulu masa umur 8 tahun tak macam kamu ni. Mak dulu, mesti yang positif-positif je lah. Yang bahagian sisi negatif tu kita simpan. Tetapi ibunda kita Aisyah seorang yang amanah, yang jujur, ketika menyampaikan apa jua pesanan Nabi, teguran Nabi, walaupun melibatkan aib dia, tetap disampaikan sebagai panduan kepada kita hari ini. Sedar bahawasanya ibunda kita juga manusia biasa, mempunyai ciri-ciri sifat kewanitaan seperti kita. Dan kita boleh jadi wanita yang baik, tak mustahil, sebagaimana tak boleh sama, tetapi boleh dijadikan contoh ibunda kita Aisyah. Kita tahu Sayyidatina Aisyah wanita yang sangat mulia, yang dipinang melalui malaikat Jibril alaihi salam dan dipilih oleh Allah untuk menjadi rakan seperjuangan, teman seperjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang wara', yang alim, wanita yang zuhud, wanita yang kuat bersedekah. Antara wanita isteri Nabi yang paling kuat sedekah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang dengar cerita banyak bab Aisyah ni bab cemburu. Tetapi kehebatan Aisyah yang lain, bagaimana saat dia kecil dan remaja dididik dalam rumah kenabian begitu hebat. Aisyah kan geram tadi, lalu dia jawab, bal alaikumusam wazam, bahkan ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Kemudian Rasulullah tegur, Allah tidak suka perkataan keji. Aisyah pun jawab balik. Ada dalam buku ni pun ada asam garam rumah tangga, nanti saya share sikit. Aisyah jawab balik, ya Rasulullah, kamu tidak dengar ke apa yang dia katakan tadi? Tak dengar ke dia hina kamu? Assalamualaikum ya Abul Qasim. Rasul kata, aku dengar dan aku telah menjawab. Jawapan Rasulullah apa? Wa alaika. Rasul tak ulang perkataan keji tadi tu. Rasul elakkan lidah menyebut perkataan keji. Rasul cuma sebut ke atas kamu jua. Rasul tak sebut ke atas kamu jua kehinaan. Subhanallah. Maksudnya wahai ibu ayah sekalian, ajarkan diri kita dan anak-anak kita, walaupun saat kita dihina dengan perkataan keji, kita hanya dibenarkan untuk menyebut ke atasnya jua. Tetapi dilarang dan Allah tidak suka kita mengulangi kembali perkataan keji tersebut. Kadang-kadang budak-budak kan bergaduh kan, mak kau hijau, mak kau hijau, biru, kuning semua. Biasa yang balas tu balas lebih lagi, bukan ulang yang sama. Biasa balas lebih lagi sebab telah dicucuh dengan bara api, dah jadi semakin marah. Contohnya apa? Sama-sama kau, kita pun tak nak sebutlah dalam tempat yang mulia. Biasanya yang membalas itu memberi balasan yang lebih. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bila ada keburukan berlaku, cukup kalau kita rasa nak balas balik, cuma mengucapkan ke atasnya jua. Kalau ada orang fitnah kita, ke atasnya jua. Ada ketikanya. Tetapi kalau sesama Muslim, jangan mendoakan keburukan. Kalau non-Muslim, Rasulullah menunjukkan kita boleh membalas dengan ke atasmu jua. Tetapi sama Islam, kita tetap membalas doa-doa yang baik, sebab doa itu akan kembali kepada kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, salam ini pendidikan yang paling besar sebenarnya, yang perlu kita didik kepada anak, pada diri kita terlebih dahulu dan anak-anak. Kalau mereka faham nilai salam, ketika kita nak pergi, anak nak tidur pun kita salam, Assalamualaikum. Bangun tidur, kejutkan anak, bagi salam, Assalamualaikum, selamat pagi, bangun-bangun, bagi salam, doa dulu. Kejutkan orang sebelah, suami pun boleh dimulakan dengan salam, doa dulu. Nak keluar rumah, kita bagi salam kan, Assalamualaikum, Umi keluar dulu. Masuk rumah bagi salam. Subhanallah. Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, maka ucapkanlah salam. Nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan diberikan keselamatan, rahmat, barakah daripada Allah. Subhanallah. Bimbang kita orang perempuan, perkataan pertama bila buka pintu bukan salam, tempik dulu. Buka, apa sepah ni? Contohlah kan, pengalaman sendiri juga.
Tetapi ajarkanlah kesejahteraan dulu yang dimulakan. Tuan-puan sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Allah berfirman lagi, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak, keturunan kamu, tak ada manfaat sedikit pun ketika itu. Bila? Di mahsyar, di akhirat kelak, tidak ada manfaat sedikit pun tuan-puan sekalian. Illa, kecuali Allah sebut illa, ini saja orang yang akan selamat. Man atallaha biqalbin salim, yang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat, salim, salam. Sebab itu bila ada yang mendoakan Assalamualaikum, keselamatan ke atasmu, kesejahteraan ke atasmu, doa itu bukan hanya pada tubuh badan yang sehat, tapi pada emosi yang sehat, pada rohani yang sehat, keselamatan dari sudut akal kita. Besar sangat maksud Assalamualaikum warahmatullah. Kita tahu kita tak akan masuk syurga Allah tanpa rahmat Allah. Sebab itu bila ada orang doakan rahmat Allah ke atas kamu, Masya Allah, itu doa yang sangat hebat. Kemudian wabarakatuh, dan barakah Allah ke atas kamu. Subhanallah, kita ada rumah, ini surau yang sangat hebat. Saya dah pergi banyak juga surau di Putrajaya, dan ini antara surau yang setakat ini paling indah. Bukan bermaksud saya kata surau lain tu tak indah. Pada pemikiran saya, sekali saya pandang tu pun tak tahu tu kan, itu tujuan apa, boleh menyorok masuk keluar kot sana ke lubang tu kan? Oh, aircon. Itu aircon. Hostel. Ya. Oh, dia ada keluar tu. Oh, Masya Allah. Nanti kita tunjuk ni. Oh, subhanallah. Ada yang tengok live dalam 3,000. Yang hadir lagi ramai 30,000. Ada yang 3,000. Mungkin dia orang nak tengok juga. Dik, pusing. Oh, dalam tu ada aircon. Saya tak nampak gaya macam aircon, tapi saya percaya je lah ya. Hebat. Maksudnya tak tahu arkitek, kehebatan arkitek. Lepas tu atap ni, kipas ni kalau kita tahu harga dia tak kurang 40,000, betul tak? Kan? Sebab biasa juga tolong masjid surau kan minta untuk kipas gergasi ni, 40,000 tak kurang. Lepas tu kita boleh tengok sini bina dia, kita boleh tengok suasana dia. Jadi bagi fikiran saya yang cetek ni, anggapan saya cetek ni, dengan kawasan yang sekeliling yang sangat indah, ini mungkin kawasan elit. Itu dari sudut saya lah. Kan Putrajaya ada bahagian, mungkin ini kawasan elit, wallahu a'lam. Masya Allah. Yang saya nak sebutkan, kita ada rumah yang cantik, ada tempat yang cantik, ada kereta yang canggih, yang mahal, kita ada anak yang ramai, kita ada harta yang banyak. Semua itu tiada guna jika tidak ada barakah. Jika surau yang cantik yang kita buat begitu indah, tetapi menimbulkan apa? Riak, takabur, ujub. Ini bukan saya kata kepada pengerusi dan EJK, tak. Tetapi memang kita wajar mengindahkan rumah Allah. Tempat yang paling berbaloi untuk kita jadikan paling indah di muka bumi, masjid lah, rumah Allah. Kau nak berhabis banyak di rumah Allah. Subhanallah. Jadi apapun yang kita miliki kalau tak ada barakah, kereta, kalau kereta itu menjadi sumber punca untuk kita jadi riak, ujub, takabur, sombong dengan manusia, na'udzubillah, kereta itu menjahanamkan kita. Walaupun di dunia nampak menaikkan kedudukan kita, tetapi jika kereta itu walaupun canggih tak ada masalah, nak beli mahal tak ada masalah, tetapi membawa kita ke tempat-tempat yang baik, kita cari rezeki, kita hadir majlis ilmu, kita pergi rumah Allah, kita pergi urusan sekolah anak, kita gunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Kereta tu tak boleh bawa masuk dalam kubur, tetapi barakah kereta itu boleh masuk ke dalam kubur. Hadis Nabi SAW, 3 kegembiraan ataupun kebahagiaan bagi seseorang itu, Nabi sebut apa? Apabila dia diberikan rumah yang lapang, rumah yang selesa, rumah yang luas. Yang kedua, apabila diberikan kenderaan yang baik. Kemudian yang ketiga, bila dia diberikan jiran yang baik. Itu di antara tanda-tanda kebahagiaan. Maka subhanallah, kepada siapa yang macam berhabis sikit untuk rumahnya, itu tidak dikatakan membazir,
Tetapi bila menghabis banyak sehingga kuranglah dia sedekah, sehingga kuranglah dia dalam beramal soleh, maka itu tercela. Sebab tu kalau kita tengok ada orang mungkin besarkan dapur, besarkan bahagian, oh membazir ni, dunia belaka ni bukan boleh masuk kubur. Memang rumah tak boleh masuk kubur, tapi barakah rumah itu boleh bawa masuk kubur. Rumah itulah kita buat ibadah, rumah itulah kita berkasih sayang, rumah itulah berlakunya pendidikan dalam sebuah rumah tangga, rumah itu kita baca Al-Quran. Maka barakah rumah itu kekal sampai di mahsyar kelak. Subhanallah. Jadi itulah mukadimah sebelum bagi salam. Sebab dalam salam ada 3 perkara yang sangat besar. Itu kita kupas sikit. Jadi harap selepas ini bagi salam pada suami, pada siapa pun dengan rasa itu doa. Dan bila orang itu balas, kita rasa sangat bahagia. Kadang-kadang kita nak doa sebenarnya, bukan kita, sebab nak doa semula, maka kita bagi dulu. Dan selamanya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Yang memberi salam lebih baik daripada menerima salam. Jadi kena berebut bagi salam. Sahabat Nabi cerita selalu berebut dengan Rasulullah kalau bab bagi salam. Sehingga ada seorang sahabat Nabi, dia menyorok, tak tahulah belakang pokok ke, belakang bangunan ke, sebab dia nekat, dia dulu nak bagi salam ni. Dia kata, pun begitu masih lagi Rasulullah yang beri salam kepadaku. Maksudnya Rasulullah dah perasan tu, dia dah nyorok tu. Masya Allah. Yang memberi kasih sayang lebih utama daripada yang menerima. Yang memberi nasihat lebih utama, yang memberi peringatan. Bukan maksud saya di sini jangan kecewa jika kita je yang asyik mula. Bang, sombong betul lah jiran sebelah. Kalau kita tak tegur, tak ada dia nak negur. Bang, kalau kita tak angkat tangan, tak ada dia nak angkat tangan. Kalau kita tak senyum dulu, tak ada dia nak senyum. Kalau kita tak bagilah kuih bulan Ramadan, haraplah dia bagi. Ini contoh-contoh saja ya. Awak ni kan bang, kalau saya tak kejut awak, memang tak bangun awak sampai kiamat. Kalau tak saya, kalau tak, tuan-puan yang mati Allah sekalian, Allah pilih kita untuk yang memulakan. Kan tangan yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Jadi dalam bab salam, jangan kira suruh orang lain bagi salam dulu sebab pangkat kita tinggi. Cakap dekat anak, jumpa Umi cakap apa? Tak apa, kita sebagai orang tua mulakan dulu. Rasulullah paling utama, Rasulullah yang mulakan dulu. Subhanallah. Tapi dalam majlis saya kena mula dululah ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Saya bagi salam satu kan, saya dapat balasan berapa? Ratus saya dapat. Masya Allah. Mungkin ribu, mungkin dalam ni pun jawab salam juga, bagi juga salam kepada saya. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah.